TV KPM. Apa khabar semua? Salam sejahtera. Saya Chris MJ, temankan anda di slot Sukses SPM 2022 Pecotan hanya di Didik TV KPM. Dan hari ini murid-murid kita akan fokus pada mata pelajaran perniagaan. Tapi apakah topik kita hari ini? Jom kita persilakan cikgu untuk episod kali ini. Baiklah semua, untuk episod kali ini kita bersama dengan Cikgu Syahra. Hai Cikgu. Hai Chris. Apa khabar Cikgu? So far alhamdulillah sihat. So far sihat. Baiklah, hebatlah Cikgu. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Didik TV hari ini. Dan hari ini murid-murid kita juga dibantu oleh Cikgu Nazri selaku juru bahasa isyarat. Hai Cikgu Nazri, apa khabar? Baiklah. Murid-murid di rumah semua dah sedia tak? Okey, calon SPM sedia? Dah sediakan buku nota semua? Nak tuliskan strategi, nota, tips untuk menjawab? Okey, kalau dah sedia, jom kita teruskan dengan kelas kita hari ini. Baiklah cikgu, silakan. Okey, terima kasih Chris. Okey, apa khabar para murid-murid sekalian? Okey, so hari ini bersama dengan saya Cikgu Syahra untuk subjek perniagaan untuk kertas 1. Okey, jom kita saksikan. Baik. Okey, yang pertama saya merupakan seorang guru perniagaan di SMK Sikit Alam. Okey, so hari ini saya akan berkongsi sedikit maklumat tentang teknik menjawab kertas perniagaan kod 3766 Palang 1. Jadi sebelum saya start, sediakan kertas, nota, pen dan sebagainya lah untuk awak ambil sedikit maklumat daripada saya. Okey? Supaya dapat skor makan terbaik, betul tak? Okey, seterusnya ini adalah buku teks tingkatan 4. Okey, inilah tajuk-tajuk yang ada dalam tingkatan 4. Okey, memang dalam tingkatan 4 kita ada 4 topik sahaja, 4 tajuk yang perlu kita tahulah. Okey, dan seterusnya adalah tingkatan 5. Okey, kita ada 7. Okey, 7 bab yang perlu murid kuasai. Jadi memang murid perlu banyak mengulang kajilah sebab banyak topik yang ada kan. Okey, seterusnya ini adalah format. Okey, cikgu terangkan format untuk kertas 1 ni supaya pelajar faham. Okey, pelajar boleh tahulah apakah bentuk dan sebagainya. Okey, yang pertama kita ada 40 soalan objektiflah dalam kertas 1. Okey, jadi wajaran ni adalah 20% sahaja. So kalau Chris nak tahu, untuk wajaran ni hanya 20% sahaja. Okey, jadi apa yang ada dalam kertas 1 adalah semua tajuk tingkatan 4 dan juga tajuk tingkatan 5. Okey, iaitu masa yang diperuntukkan semasa menjawab adalah 1 jam 15 minit. Jadi konstruk yang kita gunakan dalam kertas 1 adalah penguasaan konsep, kita ada istilah dan fakta yang pentinglah. Okey. Ini kertas 1 lah. Ya, ini untuk kertas 1. Okey. Seterusnya kaedah. Kaedah ini kalau saya kat sekolah saya sebut caralah. So apa yang perlu kita buat sebelum kita nak jawab. Jadi yang pertama kita kena baca soalan. Maksudnya murid perlu baca soalan. Yang kedua, perlu garis kata kunci atau gunakan highlight. Okey, yang color warna-warni tu. Okey, yang seterusnya adalah cari kata kunci. Kata kunci. Yes, kena cari kata kunci sebab kita nak tahu apakah sebenarnya yang soalan kehendak soalan. Apa yang soalan nak. Okey, jadi kita kena cari kata kunci sebab kata kunci ni sebenarnya membantu pelajar untuk mencari jawapan yang tepat. Okey. Okey, seterusnya adalah jika ada jawapan yang tidak berkaitan, pelajar boleh terus pangkah. Yes, supaya mengelak daripada pelajar membuat kekeliruan. Kita takut nanti bila tak pangkah, pelajar akan buat jawapan itu betul balik. Sedangkan dia dah pada awalnya dia dah tahu itu salah. Jadi bila kita buat simbol, ni bermakna benda tu kita kena abaikan. Jadi kita kena cari pilihan jawapan yang
tepat. Okey. Okey, seterusnya ini adalah bentuk soalan bentuk soalan dalam kertas satu, iaitu kita ada simulasi lah. Kalau kita nak cakapkan simulasi ni lebih kepada situasi lah, situasi sesuatu keadaan. Jadi pelajar kena fahamlah apakah yang sedang orang kata situasi itu berlaku. Okey, yang kedua adalah tanpa simulasi. Ini macam lebih kepada penceritaan, dialog dan sebagainya lah. Nanti kita akan tengoklah antara contoh-contoh yang ada dalam kertas satu. Okey, seterusnya adalah ayat bersambung dan ayat mengisi tempat kosong. Jadi pelajar kena ada pengetahuan yang lebih lah untuk menjawab bentuk-bentuk soalan yang macam ni. Okey, dan seterusnya adalah bentuk pernyataan betul atau salah. So benda ni memang salah satu contoh soalan yang ada dalam kertas soalan. Okey. Seterusnya adalah jenis aneka gabungan. Nanti saya akan terangkan dengan lebih lanjut, dan akhir sekali adalah aneka pilihan. Memang standard, orang kata memang bentuk yang ada dalam kertas satu. Okey, baiklah, terima kasih Cikgu Okey, Syara. sama. Okey, murid-murid semua faham kan calon SPM mata perniagaan? Okey, ini dia perkongsian Cikgu Syara untuk kertas satu saja. Tapi sebelum itu, Cikgu apa kata kita berehat sebentar, boleh tak Cikgu? Okey, boleh. Okey, murid-murid di rumah jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Apa khabar semua? Anda sedang menonton slot Sukses SPM Pecotan hanya di Didik TV KPM bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Syara untuk mata pelajaran perniagaan kertas satu. Baiklah Cikgu, untuk segmen seterusnya apakah fokus kita Cikgu? Okey, untuk seterusnya kita fokus kepada bentuk-bentuk contoh soalan lah yang tadi saya dah terangkan kan. Betul. So ini adalah salah satu contoh bentuk soalan. Okey, di mana soalan berbentuk ini lebih kepada soalan yang menguji pengetahuan dan kefahaman pelajar lah, murid. Jadi murid perlu mengulang kaji pelajaran untuk dapatkan jawapan yang paling tepat. Okey, dan apakah teknik untuk menjawab soalan sebegini, Cikgu? Okey, untuk teknik menjawab soalan seperti ini, seperti yang saya sedia maklum tadi. Okey, yang pertama sekali, pelajar perlu baca soalan dahulu. Sebab daripada soalan tu, pelajar akan dapat gambaran apakah soalan yang ditanya, ataupun lebih kita cakap lebih pada kehendak soalan. Jadi sebab tu kalau tengok dekat sini, saya lebih kepada penggunaan highlight berwarna supaya pelajar tu dia boleh fokus dekat poin yang dia sepatutnya kena cari jawapan. Jadi kalau kita tengok kat sini, ini adalah lebih kepada bentuk pemilikan perniagaan. Tapi sebenarnya soalan ini kalau kita tengok pada jawapan, pelajar kena tahu tentang ciri-ciri pembentukan perniagaan. Jadi soalan ini lebih kepada pengetahuan pelajar lah. Pelajar kena tahu apa ciri-ciri yang ada dalam jawapan. Dia tak ada dalam petikan, tapi dia minta cari apa ciri-ciri yang ada dalam bentuk perniagaan. Jadi kalau kita tengok kat sini, klinik Wong dan Tan. Itu dia lebih kepada macam partnership. Partnership. Kalau koperasi tu lebih kepada ramai ahli, tapi kalau kedai gunting rambut Amin. So dekat situ dia dah mention Amin adalah seorang. Jadi ini memang dah terbukti adalah perniagaan milikan tunggal. Jadi inilah di antara salah satu bentuk milikan perniagaan. Faham. Okey. Jadi bila dapat soalan macam ni, seperti yang saya buat, pelajar perlu pangkahlah bagi jawapan yang kurang tepat. Kurang tepat. Yang kurang sesuai, sebab mungkin ada pelajar bila dia tak buat macam tu, dia akan bagi jawapan yang lain. Mungkin dia punya pemahaman lain. Jadi bila dia dah baca awal-awal, dia dah tahu, dia terus je buat. Okey, yang kedua, dalam bentuk soalan juga kita ada gambar. Okey, yang ni yang saya ambil contoh adalah gambar pizza lah. Okey, jadi kalau kita tunjuk gambar yang pernah pelajar tengok, dia akan ada pengetahuan sebab dia pun makan pizza, dia pun tahu beli pizza kat mana kan. Betul. Jadi kita sebenarnya kita punya soalan ni dia lebih kepada membantu pelajar untuk
faham apa kehendak. Kalau kita pun tengok melalui gambar, kita boleh nampak apa gambar dia, kan? Terus kita baca, oh pizza, kita tahu pizza, kan? Okey, lepas tu kita tengok soalan. Apa kehendak soalan? Dia lebih kepada kelebihan. Jadi kelebihan perniagaan tersebut kepada franchise. Memang kita tahu perniagaan franchise ni adalah perniagaan yang mempunyai banyak cawangan. Betul. Contoh kita ada Pizza Hut, kita ada KFC, kita ada McDonald dan sebagainya lah. Itu antara contoh. Kan? Lepas tu dia kena tahu juga apakah ciri-ciri franchise. Jadi untuk kata kunci kat sini adalah kelebihan perniagaan. Tapi pelajar boleh juga salah faham cikgu. Dia boleh juga cari ciri-ciri. Maksudnya kelebihan ni adalah ciri-ciri perniagaan. Sebab bila dalam mengulang kaji, dia akan jumpa tentang ciri-ciri. Jadi sebenarnya ciri-ciri ni juga boleh jadi kelebihan. Jadi bila dia faham tentang ciri-ciri, dia akan dapat jawapan. Apa jawapan di sini, cikgu? Ya, jawapan kat sini adalah mendapat sokongan daripada syarikat induk. Ya, sebabnya memang perniagaan franchise dia diuruskan hanya satu pihak sahaja. Dia tak ada banyak-banyak. Walaupun dia banyak cawangan, tapi dia menguruskan satu sahaja. Jadi A, B dan D kurang sesuai. Yes, A dan B tu kurang sesuai. Jadi yang paling tepat sebabnya sokongan syarikat tu memang antara kelebihan perniagaan franchise. Okey. Faham. Okey, seterusnya ini adalah bentuk simulasi yang saya cakap tadilah. Okey, iaitu keadaan. Okey, di mana kalau pelajar dapat soalan berbentuk begini. Okey, memang selalunya ini adalah contohlah. Contoh yang boleh membantu pelajar sebenarnya. Okey, di mana pelajar boleh mencari jawapan di dalam petikan. Ini kelebihan soalan bentuk macam ni. Jadi dia dapat membantu pelajar dengan memberi maklumat-maklumat yang berkaitan. Jadi melalui petikan pelajar dapat menjawab soalan. Jadi pelajar kena tahulah ini juga adalah ciri-ciri. Jadi dia kena tahulah sebab perniagaan dia lebih kepada fakta. Okey, jadi yang pertama kena baca dulu apa yang berkaitan dengan soalan dulu. Okey, cikgu boleh saya bacakan soalan? Boleh, silakan. Okey, maklumat berikut berkaitan dengan klasifikasi perniagaan. GD Enterprise adalah pengeluar cili kisar di Sabak Bernam. Perniagaan ini mempunyai pekerja seramai 50 orang dengan jumlah jualan tahunan sebanyak RM1 juta. Apakah klasifikasi perniagaan tersebut? Ini macam soalan matematik ni, cikgu. Tapi dalam perniagaan, klasifikasi tu kita lebih kepada saiz. Sebab bahasa perniagaan lebih kepada saiz lah. Jadi kalau pelajar mengulang kaji, dia akan jumpa maksud klasifikasi, iaitu saiz. Sebab saiz perniagaan ni kita ada besar, kecil, sederhana. Jadi dia kena tahulah antara ciri-ciri yang ada dalam klasifikasi tersebutlah. Jadi soalan ni dia membantu pelajar dengan memberi penyataan yang ada dalam ni. Sebab tu saya highlightkan warna hijau, warna kuning. Yang tu kata ini kunci adalah dia, ciri-ciri dia. Ciri-ciri dia. Pelajar boleh tahulah dia saiz apa. So, maksudnya pelajar kena fahamlah. Pekerja seramai 50 orang. Itu ciri pertama. Itu adalah ciri yang pertama, iaitu dia bersaiz kecil. Sebab kita ada kategori saiz besar macam mana, saiz sederhana pun macam mana. Jadi ini lebih kepada saiz kecil. Sebab 50 orang sahaja. Dan jumlah tahunan pun tak banyak. Dia hanya 1 juta sahaja. Itu jadi tak banyak, dia lebih kepada prima. 1 juta tak banyak? Banyak. Tapi kalau untuk kalau saiz sederhana, cikgu, apakah dia sederhana lebih kepada 15 juta. Kalau besar dia lebih 25 juta. Dia macam itulah, contoh kenaikan dia macam itulah. Jadi apa sebenarnya apa yang perlu murid buat, dia kena ada pengetahuan tentang ciri-ciri. So jawapan yang paling tepat adalah A. Kecil. Walaupun kalau Chris tengok kat sini, C tu betul kan, kecil. Tapi kena tengok sektor pula. Klasifikasi ni lebih pada sektor, kepada saiz, kepada skala. Kalau skala kita ada zon, daerah, tapi soalan ni dia tak tanya skala tapi lebih kepada sektor. So kita ada sektor prima sebab dia sebagai pengeluar. Sebab dekat sini pun kita dah nampak pengeluar cili. So dia prima lah. Maksudnya dia lebih kepada pengeluaran. Okey, kalau sektor sekunder yang kedua itu pemprosesan. Kalau ketiga, tertiar dia dah siap. Bahan siap dan bahan separuh siap lah. Okey, faham cikgu.
murid kena tahu tentang ciri-ciri je lah. Baru sebab tu kita bantu bagi petikan dan bantu pelajar untuk faham. Baru boleh skor. Yes. Okey. Baik. Okey, seterusnya ini adalah bentuk soalan yang ada dalam inilah dalam antara bentuk soalan yang ada dalam kertas satu lah. Okey. Okey, untuk soalan berbentuk macam ni, ini adalah lebih kepada soalan gabungan. Okey, dia menggabungkan di mana pelajar perlu tahulah sebenarnya apa yang ditanya. Okey, yang pertama antara yang berikut yang manakah berkaitan dengan skala. Jadi negeri. Pelajar kena tahulah skala negeri. Okey. Sebab kadang-kadang dalam perniagaan ni kita guna domestik juga. So negeri dan domestik adalah benda yang sama, tapi dalam ni dia lebih kepada direct kan. So negeri. Jadi pelajar kena cari jawapan ke arah negeri. Jadi dia kena tahulah ciri-ciri skala tu macam mana. Okey. Sebab tu dalam perniagaan kita lebih konsep kepada pengetahuan. Pengetahuan, kefahaman. So bila pelajar faham, dia boleh jawab. So kalau ikutkan sini, contoh kalau ikutkan yang ni adalah Syafiq menggunakan perkhidmatan lori untuk menghantar barang ke sekitar kawasan Pahang. Kat situ dah menunjukkan bahawa itu adalah skala negeri. Sebab Pahang adalah negeri. Kan sebab dia hantar barang ke negeri. So itu skala negeri lah. Kita dah nampak satu. So bila satu dah betul, bila satu dah betul, jawapan C dan D dah confirm memang salah. Betul. Itu adalah teknik. So kita terus pangkah dulu. Pangkah ataupun cut terus C dan D. Jadi jawapan yang pilihan adalah A dan B. Nombor 1 betul. Kita baca pula nombor 2. Truk makanan mi rebus jempol beroperasi di tapak Pasar Manas Senawang, Negeri Sembilan. Ini sebenarnya kurang tepat sikit sebabnya jempol. Dia tapi beroperasi di Senawang, di Negeri Sembilan. Dia lebih pada daerah lah maksudnya. Dia tak mention kata negeri tepat. Macam ni dia besar sebab dia lebih fokus kepada negeri kan. Yang tu mungkin daerah. Okey, so salah. Jadi bila nombor 2 salah, jawapan yang paling tepat adalah B. 1 dan 4. 1 dan 4 lah. Syarikat yang Megah. tepat. Syarikat Megah mempunyai 3 buah pasaraya yang beroperasi di Rembau dan Seremban. Dan dalam Negeri Sembilan lah tu? Yes, dalam Negeri Sembilan lah maksudnya. Okey. Baiklah, itu dia murid-murid. Soalan contoh untuk kertas 1 cikgu. Ya, betul. Baiklah cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan rumusan tentang apa yang telah kita belajar dalam segmen ini cikgu. Silakan. Okey, rumusan yang saya boleh kongsi dengan para pelajar. Okey, perlu bersedia untuk mempunyai pengetahuan yang tinggilah dalam subjek perniagaan sebab sememangnya subjek perniagaan ini lebih kepada fakta. Jadi murid perlu memahami, perlu mempunyai kefahaman tentang sesuatu situasi yang dapat membantu murid untuk menjawab kertas 1 dengan baiklah. Okey, baik, terima kasih dan jangan lupa untuk cikgu yang pertama tu baca soalan. Yes, baca soalan. Garis yang kata kedua kunci. Garis kata kunci. Pangkah jawapan yang tak ada kaitan dan akhir sekali cari jawapan yang paling tepat dan betul. Baiklah. Okey, semua kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot Sukses SPM Pecutan Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Apa khabar semua? Salam sejahtera. Anda sedang menonton slot Sukses SPM Pecutan bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Syara dan juga Cikgu Nazri selaku jurubahasa isyarat episod kali ini. Baiklah murid-murid, dalam episod kali ini kita akan fokus pada mata pelajaran perniagaan kertas 1. Sekarang cikgu, betul tak kita nak tengok contoh-contoh soalan secara terperinci, betul tak? Strategi nak menjawab ni. Ya, betul. Okey, baiklah cikgu. Murid-murid semua dah sedia tak? Calon-calon SPM, kalau dah sedia, okey, jom kita teruskan dengan kelas kita. Silakan cikgu. Okey. Sudah bersedia ya semua? Sedia cikgu. Okey, untuk soalan bentuk macam ni, ini adalah bentuk gabungan jugalah, tapi dia lebih kepada simulasi gabungan dan macam-macam lah. Kalau kita tengok bentuk-bentuk ni pun berlainan kan Chris tadi? Ya, betul cikgu. Betul kan? Jadi apakah kaedah pertama ni cikgu? Kita baca soalan betul? Ya, baca dulu soalan, nanti kita tengok jawapan. Okey, baiklah, jom kita baca soalan dulu.
Maklumat berikut berkaitan kemahiran kebolehkerjaan bagi pemilihan jawatan pengurus jualan di sebuah syarikat jualan rotan. Calon A mempunyai diploma pengurusan dalam bidang pemasaran dan calon B mempunyai pengalaman 5 tahun bekerja sebagai jurujual di sebuah kedai perabot jati. Okey, jadi soalan dia antara berikut yang manakah merupakan kelebihan kepada syarikat sekiranya calon B dipilih? Okey, cikgu, kenapa yang tu kita boleh nampak dalam warna merah jambu tu, cikgu? Oh, yang ni? Atau ungu? Okey, yang ni adalah teknik menjawab lah. Maksudnya kata kunci lah. Okey, yang pertama sekali kalau kita tengok kat sini. Okey, tajuk dia sebenarnya adalah lebih kepada kemahiran kebolehkerjaan. Jadi, pelajar perlu tahulah tentang pengetahuan ataupun fakta tentang kebolehkerjaan tu apa. Yang pertama sekali kena faham kebolehkerjaan tu apa ya? Macam tu. Okey, kebolehkerjaan ni lebih kepada sebelum kita nak memohon pekerjaan. Contoh kita ada pengalaman, kita kena ada sijil yang kita dah belajar, sijil-sijil yang bersesuaian lah. Jadi selain daripada itu, kebolehkerjaan ni lebih kepada kita punya penguasaan. Maksudnya kita tahu tentang sesuatu produk. So dia nak sesuaikan dengan kebolehkerjaan tu. Maksudnya apa yang kita layak untuk kita dapatkan pekerjaan itu. Faham? Sebab tu kita kena tahu kemahiran. Sebab dia sebut kemahiran. So kena adalah kemahiran apa? Macam contoh kita seorang teknikal. Kita kena ada kemahiran apa, Chris? Kemahiran teknikal, cikgu? Kemahiran teknikal. Samalah macam ni juga kemahiran kebolehkerjaan. Jadi dalam konteks ni dia lebih kepada pemilihan jawatan pengurus jualan. Ataupun kita sebut sebagai marketing lah, pemasaran. Jadi kalau kita nak menjual, kita kena ada skill lah, kemahiran. Jadi apa yang kemahiran yang kita kena ada? Sebab tu kita kena tahu tentang kebolehkerjaan. Jadi bila murid dapat soalan bentuk macam ni, okey, dia kena tahu maklumat tentang kebolehkerjaan. Adakah dia minta tentang ciri ataupun dia minta tentang huraian. Okey. Yang kedua, dia ada bagi kita petikkan macam ni, iaitu dia membezakan dua orang, calon A dan juga calon B. Okey, kalau kita tengok kat sini, calon A dia mempunyai diploma pengurusan dalam bidang pemasaran. Betul. Yang kedua, pengalaman 5 tahun bekerja sebagai jurujual di sebuah kedai perabot. Jadi dua orang ni adalah orang yang berbeza. Betul. Satu yang ada diploma, satu dia bercerita tentang yang ada pengalaman dalam industri pengalaman tersebut. dalam industri. Jadi kita pergi kepada soalan. Soalan minta apa? Jadi soalan minta kelebihan syarikat sekiranya calon B. Itu penting, cikgu, calon B. Itu penting. Sebab tu saya cakap penggunaan pembaris ataupun highlight untuk menanda apa yang kita kena buat. Calon so, B. Kita perlu cari calon B sahaja. Faham? Calon A tak perlulah. Maksudnya calon A memang dia sekadar untuk inilah hiasan sahaja kat sini. Okey, sebab dia nak mengelirukan murid sebenarnya. Betul. Jadi kalau murid betul-betul fokus, dia akan tengok satu je lah. Tapi kalau murid tak fokus, dia akan jawab. Dia kelirulah nanti. So kita fokus pada B. Bila soalan tanya B, kita fokus B saja. A tak payah kacau. So kita tengok satu persatu mempunyai kelayakan yang sesuai. Ada tak kat sini dia sebut kelayakan? Tak ada kan? Tak ada, cikgu. Tak ada so diploma secara automatik yang ni dah salah. Terpangkah terus. Yes, bila yang ni dah salah, kita dah terus ini adalah teknik. Okey. Jadi soalan yang tinggal ada C dan D. Baik. Okey. Yang kedua, mahir menggunakan teknologi terkini. Mungkin ada pekerja yang tak pandai guna. Faham. Mungkin ada yang guna. Kan? So, untuk yang B ni, ada tak dia cerita tentang apa kemahiran yang dia guna? Dia lebih kepada apa, Chris? Kalau Chris tengoklah dalam calon B ni. Kemahiran, saya rasa lebih kepada sales, kemahiran menjual. Kemahiran menjual lah. Maksudnya dia mungkin pernah jadi jurujual tapi dia tak mention penggunaan jurujual teknologi tu yang macam mana, guna teknologi apa. Faham. So tak ada kaitan kan dengan soalan. So dah tak adalah ni. Terus pangkal. So memang sini dah terang-terang tak adalah. Kalau kita tengok, menjimatkan kos melatih pekerja. Betul tak, Chris? Rasa-rasa betul tak menjimatkan kos?
Sebab dia dah ada pengalaman 5 yes, tahun. Yes, betul. Sebab itu kita dah kira jimat. Jimat masa, jimat duit. Itu untuk kita latih balik orang yang baru kan. Betul. So kat situ kita dah nampak sebab pengalaman 5 tahun ni dah menunjukkan itu adalah jimat kau dan kita tak payah pun nak latih dia lagi. Betul cikgu. Okey. So nombor 3 ni adalah betul. Jadi kalau kita tengok kat sini, C dan D ada nombor 3 kan? Ada. Sekarang ni kita nak tengok nombor 4 ni. Betul atau salah? Okey, iaitu dapat mencapai sasaran jualan. Yang ni betul cikgu? Betul tak? Sebab apa ya? Sebab dah ada 5 tahun bekerja. Ya, sebab bila kita dah ada pengalaman, memang kita dah tahu. Kita dah ada skill, kita dah ada kemahiran untuk kita tingkatkan kita punya jualan. Jadi benda ni pun dia memberi manfaat kepada syarikat-syarikat. Jadi jawapan yang paling tepat adalah D. So D adalah jawapan yang paling tepat. Okey. So kalau bentuk soalan macam ni memang agak keliru kalau betul-betul kita tak memahami. Jadi murid perlu tahu, fokus baca soalan dulu kan. Baca soalan. Apa-apa pun memang kena baca soalan dulu. Baik. Okey. Seterusnya, ini adalah soalan lebih kepada pengiraan. Pengiraan. Ya, ini adalah dalam topik ini lebih kepada kos lah. Sebab memang dalam perniagaan kita ada kos. Kalau kita perlu gunakan mesin kira tak untuk soalan sebegini? Sebenarnya perlu juga. Sebab dia mempunyai nombor yang banyak. Ya, faham. Dia mempunyai nombor yang banyak, jadi memang perlu. Alright. So untuk tajuk yang ini, kita lebih berfokus kepada titik pulang modal. Titik pulang modal ni memang merupakan salah satu topik yang ada dalam tingkatan 4. Jadi titik pulang modal. Sebab tu yang saya cakap tadi, pelajar perlu menguasai tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Sebab ini memang soalan berbentuk begini. Jadi pelajar perlu tahulah, perlu tahu pengiraan macam mana, format apa kat sini. Baiklah murid, jom kita baca soalan bersama-sama, boleh tak cikgu? Boleh. Maklumat berikut berkaitan dengan kos pengeluaran 30,000 unit sandal atau sandal. Yang saya pernah baca sambal macam tu. Sandal yang dikeluarkan oleh Unique Shoes Sdn Bhd. Dia diberikan kos tetap, kos berubah. Dan berapakah titik pulang modal bagi sandal sekiranya harga jualan seunitnya ialah RM20? Ya, betul. Cikgu macam teknikal sangat soalan ni. Ya, betul. Apa teknik nak menjawab ni? Kalau kita tengok kat sini, kita kena tahu dulu kos tetap. Kos tetap. Chris tahu tak kos tetap tu apa? Tak tahu cikgu. Tak tahu. Kos tetap tu maksudnya kos tu tak berubah, memang statik. Kos yang statik. Yang berubah, kos berubah. Maksudnya ada perubahan lah. Mungkin ada penambahan, mungkin ada penolakan harga dan sebagainya lah. So untuk soalan macam ini memang pelajar perlukan kalkulator. Perlukan kalkulator untuk saya tak bawa lah cikgu. Pengiraan. Tak apa. Yang ni kita kira secara manual lah. Boleh cikgu. Jadi untuk yang ni dia minta kita cari harga jualan seunit. Jadi melalui kita punya petikan ni, kita kena carilah, kena kira. Kos tetap RM300,000. Kos tetap, maksudnya 300. 300 kita bahagikan dengan 150. So baru kita tengok sebabnya RM20 dia dekat sini 20. Kalau yang lain dia dah lebih. Cikgu yang itu RM15,000 cikgu. Yang ni lah kosong. Lagi satu kosong. Satu kosong lagi. So baru kita akan dapat 20. Dekat sini. Sebab kalau kita tengok kat sini, kalau kita bahagi pun memang akan dapat jumlah dia yang berlainan. Jadi memang so jawapan tepat adalah 20. A. 20,000 unit. Jadi murid kena faham formula dia lah cikgu. Ya, betul. Yang paling penting kat sini adalah formula. Kos tetap bahagi dengan kos berubah. Ya, formula. Kena tahu tentang formula lah sebab ini adalah bahagian pengiraan. Kalau formula salah, pengiraan. jawapan akan salah. Betul. Lah kan? Apa formula ni cikgu? Kos tetap. Kos tetap bahagi dengan kos berubah. Kita boleh dapat so, apa? akan dapat RM20 untuk satu unit ni lah. 20,000 unit lah. Faham. Seterusnya. Ini adalah
Soalan apa ni? Soalan bentuk carta. Carta alir. Okey. Ataupun kita sebut sebagai lebih kepada proses lah. Proses. Sebab kalau macam ni soalan dia memang sangat membantu pelajar. Okey, kalau pelajar, kalau murid boleh mengingat, menghafal, memahami. Maksud saya memahami. Okey, jadi murid akan tahu jadual ni adalah proses apa. Okey, tapi saya tak tahu cikgu. Jadual ni proses apa cikgu? Okey, ini adalah jadual interaksi. Interaksi. Yes, antara dua perniagaan. Faham? Perniagaan apa? Kita tengok kat sini. Okey. Yang pertama adalah perniagaan syarikat bersatu Sdn Bhd. Okey, yang kedua adalah cuci-cuci enterprise. So sebenarnya kita nak cerita kat sini bahawa kedua-dua perniagaan ini mempunyai interaksi. Macam mana mereka melaksanakan perniagaan tu. Okey. Yang pertama, cuci enterprise ni dia hantar 5 orang untuk bekerja dengan syarikat bersatu. Maksudnya murid kena tahulah carta tu bergerak ke mana. Kena fahamlah. Okey, lepas tu dibayar upah sebanyak RM15 per jam. So itu syarikat bersatu yang bayar cuci-cuci enterprise. Betul. Sebab syarikat cuci ni yang hantar tukang cuci ke syarikat bersatu. Okey, so ini adalah interaksi antara kedua-dua syarikat. Okey. Jadi kat sini soalan tanya, apakah interaksi antara bahagian fungsian? Bagi perniagaan kecil dengan perniagaan besar. Kalau ikutkan, enterprise ni lebih besar. Okey, Sdn Bhd lebih besar. Enterprise dia lebih kecil. Jadi ini adalah interaksi antara perniagaan besar dan perniagaan kecil. Jadi apa yang kita nak kena tahulah bahagian fungsian apa yang sesuai. Okey. Okey, yang pertama sekali bahagian kewangan menguruskan gaji. Okey, salah sebab dia tak ada kaitan pun. Sebenarnya soalan tanya bahagian fungsian yang sesuai dengan penyataan di atas. Sebab tu dia salah. Okay? Dia tak ada kaitan lah. Yes, tak ada kaitan. Sebab untuk tips menjawab soalan macam ni, pelajar perlu tahulah dekat sini apa bahagian fungsian yang paling tepat. Sebab dekat sini dia tak sebut gaji. Kat sini tak ada gaji. Dia lebih kepada sumber, dia lebih kepada perkhidmatan. Dia tak relevan. Ya, betul. Kalau macam ni pun yang B lebih kepada sumber manusia. Sumber manusia ni dia melantik. Dia lebih kepada cari orang pengurusan. baru. Yes, carta organisasi dan sebagainya lah, pembentukan pekerja. Tapi yang ni dia lebih kepada perkhidmatan. Dia menghantar cucian ke tempat lain. Okey, so bahagian sumber manusia dan kewangan berhubung berkenaan upah. Betul, upah ini dah menunjukkan bahawa ini adalah bahagian fungsian yang paling sesuai lah. Walaupun bahagian sumber manusia, tetapi upah adalah gaji. Gaji dia dah bayar kat sini. So kat sinilah kita punya keyword dia. Sebab tu jawapan C adalah tepat. Sebab dia lebih kepada upah. Betul? So inilah jawapan yang paling tepat. Kalau jawapan D pun tak sesuai kan cikgu sebab ya, tak sesuai sebab dia tak ada cakap tentang menentukan latihan staf baharu ke apa, tak ada. Dia lebih kepada upah lah. Jadi bila ada kaitan jawapan dan juga soalan, petikkan inilah jawapan yang paling tepat. Sebab tu saya cakap kalau soalan macam ini memberi bonus kepada murid lah. Murid perlu fokus pada soalan tu. Fokus pada soalan ni. Carta aliran tu. Ya, betul. Okey, baik. Okey. Faham semua? Okey, semua faham cikgu. Semua dah yakin dah dapat makan terbaik. Okey, seterusnya. Okey, untuk dialog. Cuba Chris baca tengok. Okey. Bantu saya baca. Okey, bos tanya ni. Hai, kami memerlukan seorang accountant. Okey, saya memiliki ijazah dalam bidang perakauntan. Okey, itu dialog dia. Apakah kemahiran kebolehkerjaan tersebut? Itulah persoalannya. Persoalannya. Okey. Okey. Okey, ini adalah salah satu bentuk contoh juga. Okey, memang kita akan bagi gambaran. Okey, sebenarnya kalau kita tengok banyak gambaran berbentuk dialog. Ini adalah dialog lah. Dialog, okey. Ada juga yang dia tunjuk dialog bentuk lain, tapi ini adalah gambar. Okey, jadi pandangan pertama Chris lah saya nak tanya. Bila nampak gambar ni, apa yang
terlintas di fikiran. Mungkin macam saya tengok macam job interview je, cikgu. Yes, job interview. Jadi murid pun boleh tahu kan, betul. ini orang sedang interview. Dia tak menunjukkan ini adalah kedai makan, tak ada kan. Sebab dia nampak dua orang kan. Jadi bila kita tengok gambar, pelajar dah boleh tahu. Murid dah boleh faham apa soalan ataupun situasi apa yang sedang berlaku. Betul. Okey. Berbalik kepada soalan, masih lagi kemahiran, kebolehkerjaan. Kalau kita tengok tadi soalan yang pertama tadi, betul, lebih kepada kemahiran juga, tapi bentuk soalannya adalah berbeza kan. Jadi sebab tu saya nasihatkan bagi murid-murid supaya membaca soalan, membaca buku teks tingkatan 4 dan tingkatan 5. Tingkatan 4 dan 5 lah. Yes, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Sebab mungkin ada soalan yang ditanya berulang. Mungkin di soalan 1, mungkin dia akan ulang di soalan kedua ke-10. Tapi mungkin bentuk berbeza. Sebab tu saya cakap memang murid kena ada pengetahuan, kemahiran, kena faham. Yang penting kena faham. Okey. Kemahiran kebolehkerjaan yang saya terangkan. Okey, berpengetahuan tentang produk. Ya, betul, tapi tak tepat sebab lebih kepada produk. Sebab kemahiran ni yang seperti yang saya cakap tadi, kita kena ada kelayakan, kita kena ada pengalaman, kita kena ada CJ-CJ yang berkaitan, ataupun kita tahu tentang sesuatu produk. Mungkin ini betul tapi tak tepat. Tak relevan dengan gambar, cikgu. Sebab tak relevan dengan gambar, betul? Okey, so ini adalah pilihan yang salah lah. Okey, yang kedua, keberkesanan mencapai sasaran individu. Kita tak nampak sebabnya kita sebenarnya bukan fokus kepada sasaran individu. Kita nak cari orang yang boleh bekerja. Betul. So jawapan ini memang tak tepat. Okey, yang C adalah kelayakan yang sesuai. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, apa yang berlaku kat sini yang menunjukkan ada tak jawapan yang ada dalam dialog? Kelayakan sesuai. Yang dialog, saya memiliki ijazah dalam betul. Bidang Okey, saya memiliki ijazah dalam bidang perakaunan. So, inilah jawapan yang paling sesuai sebab ada bukti dalam gambar rajah. Jadi inilah dia. Dan di berpengalaman, dia tak maklumkan pun. Betul. Berapa lama dia kerja. Berapa lama tak ada. Jadi jawapan lebih kepada kelayakan. Okey. Faham, cikgu. So inilah antara teknik macam mana kita nak menjawab bagi soalan berbentuk gambar rajah macam ni. Okey, baik, cikgu. Okey, seterusnya adalah bentuk soalan dialog. Tadi dialog bergambar. Ini adalah dialog lebih kepada teks, simulasi lah, situasi. Okey, boleh Chris tolong saya bacakan? Boleh, cikgu nak jadi Nick ke Alif? Okey, saya jadi Nick. Okey. Hai Nick, saya mahu membuka sebuah lagi kedai pakaian terpakai di Pekan Sekincan. Saya ingin mendapatkan modal daripada bank atau agensi kerajaan. Okey. Macam mana ni? Boleh tak tolong saya? Okey, saya cadangkan awak cuba dapatkan daripada agensi kerajaan. So, soalan minta mengapakah Nick Badrul memberikan cadangan tersebut. So, dia lebih kepada respon. Apa yang respon kita kena bagi. Kenapa dia tanya macam tu. So, untuk soalan macam ni, kita boleh ambil kata kunci dekat agensi kerajaan. Okey, memang kita tahu agensi kerajaan, contoh MARA, dia memang memberi kita pinjaman lah. Okey, jadi bila bila murid faham tentang kehendak, kehendak soalan, dia akan cari kata kunci di dalam petikan tersebut. Okey, yang pertama sekali, kenapa? Dia tanya mengapa? Sebab apa kan? Sebab apa Nick Badrul ni bagi cadangan macam ni? Jadi kita kena tengok jawapan satu persatu. Okey, adakah syarat pembiayaan ni fleksibel? Ada tak dinyatakan dalam dialog? Tak ada, cikgu. Tak ada kan? So benda ni dah salah lah. Okey, yang kedua, pinjaman tanpa cagaran. Ada tak agak-agak dalam teks? Ada, cikgu. Alif kata dia nak dapatkan modal. Ini dapatkan
modal daripada bank atau agensi kerajaan. Okey, jadi di sini adalah jawapan yang tepat. Memang agensi kerajaan lebih kepada pinjaman tanpa cagaran. Okey. Okey, yang kedua jumlah modal terhad. Ada tak dia nyatakan jumlah, Chris? Tak ada kan? So secara automatik memang jawapan C adalah salah. Okey, untuk jawapan D, ada tak dia maklumkan memberi faedah ataupun kenakan faedah yang tinggi kalau buat pinjaman? Tak ada, cikgu. Tak ada. Okey, so tak ada kaitan. Memang tak ada kaitan. Jadi jawapan yang paling tepat adalah B. Okey. Dah dapat 1 markah dah. Dapat 1 markah. Okey, faham, cikgu. Okey, seterusnya ini adalah bentuk peta minda. kita sebut peta minda. Okey. Ini juga sebenarnya membantu pelajar. Okey, saya suka soalan berbentuk begini kerana dapat memudahkan murid untuk dapat jawapan yang tepat. Sebab semua benda ni ada dalam ni. Kita cuma kena keluarkan je dia punya jawapan. Okey. Yang pertama, menunjukkan perkaitan dalam aktiviti perniagaan. Jadi inilah dia antara aktiviti perniagaan yang ada dalam carta ni. Okey, iaitu perniagaan. Dalam perniagaan ni dia nyatakan tentang jenis apa yang ada dalam perniagaan. So, pelajar, murid kena tahu dalam perniagaan kita ada penawaran barang dan perkhidmatan. Dalam perniagaan juga kita ada pelbagai jenis bentuk pemilikan. Betul. Lepas tu kita ada skala. Seperti yang saya cakap tadi, kita ada skala besar. Itu saiz. Skala kita negeri. ada skala negeri, zon, antarabangsa, domestik dan sebagainya. Kalau saiz, kita ada saiz besar, kecil dan sederhana. Okey, ini lebih kepada saiz. Supaya kita fahamlah, murid mudah faham. Okey, so pernyataan yang benar. Jadi bila soalan berbentuk pernyataan yang benar, memang kita kena fokus satu-satu jawapan. Okey. Perniagaan yang bersaiz besar merupakan perniagaan antarabangsa. Rasa tak semestinya dalam negeri pun boleh kan? Jadi tapi tengok pada jumlah tahunan dia. Okey, so tak tepat. Okey, yang kedua, saiz perniagaan dipengaruhi secara langsung dengan skala perniagaan. Okey, tak, ini macam dipengaruhi bermaksud macam faktor-faktor. Faktor-faktor yang direct terus kepada bisnes, saiz. Okey, maksudnya salahlah sebab benda ni lebih kepada kita tengok saiz perniagaan. Okey, yang ketiga, pemilikan perniagaan boleh diubah bila saiz tu berkembang. Betul, daripada kecil ke sederhana ke besar. Sebab tu bila saiz perniagaan itu berkembang. Betul. So soalan jawapan dia adalah yang paling benar C lah. Sebab memang dia dah nyatakan lagi skala tu mengembang, perniagaan akan diperluaskan. Maksud macam itulah. Okey. Seterusnya, perniagaan berasaskan perkhidmatan tertumpu pada perniagaan skala domestik. Dia tak tertumpu pada satu je sebab dia tak mention kan. Dia tak mention skala apa. Betul. So salahlah. Jadi jawapan yang paling tepat adalah C. Okey, baiklah. Terima kasih Cikgu Syara. Sama. Okey, murid-murid faham Okey, itu dia cara-cara kita nak jawab, teknik untuk menjawab mata pelajaran perniagaan kertas 1. Tapi kita akan berehat sebentar murid-murid. Jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot Sukses SPM Pecotan di TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Apa khabar semua? Anda sedang menonton slot Sukses SPM Pecotan bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Syara untuk mata pelajaran perniagaan kertas 1. Jadi calon-calon SPM dah sedia tak? Okey, Cikgu semua dah sedia dah. Dah sedia. Apakah fokus kita Cikgu untuk segmen seterusnya? Silakan. Okey, untuk segmen seterusnya kita lebih berfokus kepada bentuk contoh soalan ni lah. Okey, ada graf memang lagi. ini adalah bentuk contoh graf. Okey. Tapi graf ni memang ada dalam buku teks lah. Jadi baik. ini adalah salah satu contoh. Okey, di mana soalan ini lebih kepada pengetahuan juga. Pengetahuan. Okey, Cikgu. Pengetahuan. Boleh tak saya baca soalan dulu? Boleh, silakan. Okey. Apakah kesan jangka masa panjang keadaan X kepada ekonomi negara? A, B, C atau D? Okey. Jadi graf tu ada apa dia? Graf tu ada apa? Okey. Kalau kita tengok dekat dalam graf ni, ini adalah kadar pertumbuhan.
Okey. Kadar pertumbuhan tempoh semasa. Jadi kalau ikutkan dia punya graf tu, dia ada beralun-alun kan? Betul, Chris? Ya, betul cikgu. Okey, jadi X ni apa? Kita sebab dalam perniagaan kita ada inflasi, deflasi. Okey, betul. Jadi kita kena tahu inflasi tu apa, deflasi tu apa. Okey, inflasi tu harga barang naik. Harga barang naik kan? Okay. So, kalau ikut kita kat sini, kita lebih berfokus kepada sebab dia di bawah. Jadi, kalau kat sini dia nampak macam dia akan ke bawah. Jadi, kadar pertumbuhan kita nampak dia ke bawah dan dia tiba-tiba dia naik ke atas. Betul. Okey. Jadi, untuk graf berbentuk begini, dia lebih kepada trend lah, trend meningkat, menurun macam itulah. Maksudnya dalam perniagaan pun kita ada belajar tentang ekonomi sikit. Inilah dia antara keistimewaan perniagaan. So dia minta kesan jangka panjang. Dia tak minta kita kena buat apa dalam ni, tak ada. Okey, jadi sebenarnya gambar rajah ni dia hanya membantu pelajar untuk pelajar tu tahu apa bentuk soal, apa tajuk soalan sebenarnya. Faham. Jadi bila pelajar nampak bentuk macam ni, dia akan macam tajuk ni. Tajuk ni. Jadi dia nak faham. dia lebih senang nak faham. Okey. Okey, so kesan. Bila kita sebut kesan adalah efek. Apa efek kepada ekonomi kita? Ya. Untuk jangka masa panjang apa yang berlaku. Jadi memang murid perlu tahulah, memang kena orang kata mempunyai pengetahuan yang agak tinggi. Sebab dia lebih kepada ekonomi. Okey. Tapi cikgu, keadaan X tu apa cikgu? Keadaan X. X tu maksudnya dia menurun. Menurun? Yes, menurun. Maksudnya contoh bila harga barang meningkat, permintaan kurang. Jadi menurunlah. Jadi kuasa beli tu kurang sebab harga barang mahal. Kalau harga barang rendah, permintaan tinggi. Yes, itu yang kita cuba sampaikanlah kat sini. Jadi sebab tu saya kata murid perlu ada pengetahuan tentang sedikit tentang inflasi, deflasi, kena tahulah kadar pertumbuhan macam mana. Okey. So kalau ikut kat sini dia sebut lebih fokus pada kesan. Okey, jadi kalau kita sebut kesan, sebenarnya kalau ikutkan kesan ni lebih kepada negatif kan? Betul. Sebab efek apa? Ya. Kalau langkah maksudnya penambah baik kan? Betul. So kita kena cari yang nampak negatif. Apa yang negatifnya? Sebab kesan adalah efek. Kan? Betul kan, Chris? Betul cikgu. Okey, so yang pertama permintaan terhadap barangan meningkat. Meningkat tak? Agak-agak meningkat tak? Meningkat sebab bila harga jatuh, permintaan meningkat. Sebab tu orang ramai nak beli. Inilah yang dimaksudkan. Okey. Yang kedua, wujud lambakan produk dalam negara. Yang ini lebih positif juga. Yes, ini positif kan. Kita nampak macam sebab positif. banyak produk. Yes, banyak produk, lambakan produk. Maksudnya produk tak laku. Produk tak laku. Okey. So yang ketiga adalah kuasa membeli pengguna meningkat. Mungkin ada pengguna mampu beli. Mungkin masa tu ada pengguna tak mampu beli. Jadi kita lebih tengok pada permintaan barangan lah. Bukan daripada kuasa membeli. Bukan semua orang mempunyai duit yang banyak, ataupun orang kata ada orang dia suka A, ada orang dia suka B. Jadi kuasa tu orang kata dia bergantung pada individu. Okey, jadi dah salah. D adalah pengangguran berkurang. Okey, ni saya rasa tak tepatlah. Memang orang kata tak ada kaitan pun sebenarnya. Okey, jadi jawapan yang paling tepat adalah permintaan terhadap barangan tu meningkat. Contoh kalau kita beli kereta kan, kalau harga murah mesti ramai yang tempah kan, yang order. Betul. So macam itulah keadaannya. Sampai tak ada stok. Ya, sampai tak ada stok. Jadi bentuk soalan ni memang orang kata pelajar kena ambil tahu, kena tengok sendiri gambar rajah tu. Okey. Faham? Okey, seterusnya ini adalah proses. Tadi kalau kita tengok adalah carta komunikasi kan, interaksi tu. Macam mana dia bergerak. So yang ni adalah proses komunikasi. Jadi dia masih menggunakan bentuk carta aliran macam ni. Okey, jadi ini sebenarnya memudahkan pelajar lah sebab dia bergerak daripada X, bergerak ke saluran, dia bergerak ke deko, dia patah balik penerima, bergerak ke Y. So benda-benda yang pelajar perlu tahu ni, contoh macam X, macam Y.
pelajar kena tahulah X tu apa, Y tu apa. So kita ada penghantar. Yes, penghantar dan penerima. Dia lebih kepada proses komunikasi macam saya dengan Riz lah. Riz tanya, saya jawab. Macam tu. Okey. So apakah unsur X dan Y? Selalu bentuk soalan macam ni dia akan tanya dalam kotak ni apa? Maksudnya dia tak bagi tahu tentang keadaan tu, tapi dia suruh murid cari apa jawapan X ni. So yang pertama encode dan gangguan. So salah lah. Okey, sebabnya kat sini kita tak ada gangguan pun, kita penerima, kita terus direct kepada penghantar. Kalau kat sini ada gangguan, dia ada lagi satu tempat kat sini. Okey, faham. Jadi ini lebih kepada komunikasi. Bila komunikasi dia lebih kepada encode dengan maklum balas, macam feedback lah, feedback. Okey. Okey. So maklum balas dan encode. Tak ada sebab dia bukan berbalas-balas balik. Betul. Dia punya error pun kita nampak, dia terus direct ke sana. Dia tak ada macam patah balik ke sini, tak ada. Tak ada. So memang salah lah. Okey, yang ketiga adalah gangguan, encode. Okey, kat sini kita tak nampak pun ada apa-apa gangguan kan? Ya. Jadi jawapan yang paling tepat encode, iaitu dia memberi, yang ni decode. Dia memberi, menerima. Maksudnya maklum balas, dia feedback balik. So jawapan yang paling tepat adalah D. Kan? Faham. Senang kan kalau ada gambar rajah macam ni, dia memudahkan murid. Betul. Sebenarnya. Senang, sangat senang. Okey, ini adalah contoh bentuk soalan pengiraan lah. Okey. Jadi sama juga seperti yang tadi yang saya maklumkan, pelajar perlu tahu formula lah. Okey, formula. Ini pun sama jugalah. Nisbah. Dia minta kita cari nisbah. Jadi ini adalah aset semasa dan ini adalah aset liability semasa. Jadi macam mana kita nak dapat? Kita kena bahagi. Sama juga. Konsep dia sama juga. Bahagi baru kita boleh dapat jawapan yang paling tepat. Kita kena bahagi sebab aset semasa dia apa ni? Ini adalah aset kita. So, kita kena bahagi berapa yang kita tanggung. Liability adalah tanggungan kita. Jadi, kita nak tahu macam mana kita kena bahagilah. Sebab kalau darab, dia lagi jadi banyak. Kan? Betul. So, jawapan yang paling tepat adalah C. Jadi, RM66,000 bahagi dengan RM33,000. Yes, RM33,000. Sebab dia 2 kali. Yes. Okey. Seterusnya, ini antara bentuk soalan yang terdapat juga dalam kertas satulah. Okey, ini adalah salah satu pilihan jawapan soalan. Kalau Riz tengok kat sini, apa yang nampak lain sikit daripada yang sebelum ni yang kita dah tengok tadi. Okey, yang ni saya boleh nampak, kita kena bagi jawapan bagi 2 soalan je. Ya, betul. Dalam satu gambar rajah. Dalam satu gambar rajah. Okey, maksudnya penggunaan gambar rajah ni adalah jawapan. Dia dah terbalik. Jawapan duduk di atas. Soalan dia punya soalan duduk di bawah. Faham. Bentuk ni dia special sikit. Okey. Ini lebih murid kena betul-betul faham. Okey. Dia kena tahu. Orang kata kena betul-betul fokus. Okey, dia kena menilai, menganalisis. Ini lebih kepada soalan menganalisis. Okey, contoh jualan adalah aktiviti pertukaran hak milik. Ini adalah kata kunci. Okey, iaitu jualan. Iaitu kegiatan, aktiviti. Okey. Antara pembeli dengan penjual. Betul? Jual beli melibatkan penjual dan pembeli. Kan? Betul. Orang jual, kita beli. So kita pembeli dan di situ berlaku aktiviti pertukaran. Contoh, Riz peniaga, saya pembeli. Saya beli barang, cikgu beli. Saya bagi duit dekat Riz. So pertukaran hak milik lah. Kan? Macam tu. So jawapan yang betul mana? Ada A ada dan A, juga C. Ada C. Jadi yang ni dah salah. Terus bangkah lah cikgu. Terus bangkah. Saya lebih suka melatih murid saya supaya cepat-cepat buang yang tak ada kaitan. Supaya jimat masa. Dah tak payah nak baca banyak-banyak kali kan. Betul. Okey, jadi ini adalah betul. Jadi jawapan yang ada pilihan adalah A dan C. Yang kedua kita tengok. Promosi jualan melibatkan insentif seperti cabutan bertuah dan pemberian
kupon. Betul atau salah? Sebab ini adalah salah satu yang company buat. Ya. Contoh kita ada sale. Sale tu maksudnya diskaun. Betul. So itu adalah salah satu insentif lah macam usaha peniaga tu nak melakukan dia punya produk. Sebab tu promosi, jualan promosi. Promosi ni bermaksud aktiviti. Aktiviti jualan. Macam mana kita nak jual barang. Betul. Jadi kalau kita tengok sini melibatkan ni, betul cabutan betuah ni adalah salah satu jenis insentif juga yang dia buat oleh company. Dan juga pemberian kupon. So barulah orang boleh beli kan dengan banyak. Kalau kita dapat kupon memang kita seronok kan. Memang kita nak beli kan. Jadi jawapan pertama adalah betul. Ini pun betul. Tapi jawapan yang kedua betul juga. Jadi jawapan yang paling tepat adalah C. So yang ni dah salah. Okey, baiklah. Itu dia teknik untuk menjawab kertas satu. Cikgu Syara, nampaknya kita telah pun tiba ke penghujung episod kali ini. Tapi sebelum itu, mungkin cikgu boleh kongsikan rumusan tentang topik kita hari ini. Silakan. Okey. Untuk rumusan pada hari ini, apa yang dapatan daripada yang saya terangkan tadi. Okey, sebenarnya murid perlu mempunyai pengetahuan yang tinggilah dalam menjawab kertas satu. Okey. Murid perlu membaca soalan terlebih dahulu, mencari kata kunci, pangkah jawapan yang salah dan mencari jawapan yang paling tepat. Okey. Dan cikgu ada tak nak kongsikan kata-kata nasihat bagi calon-calon SPM yang sedang menonton sekarang? Okey, untuk calon-calon SPM, saya nasihat supaya banyakkan membaca, membaca untuk topik tingkatan 4 dan tingkatan 5 supaya memudahkan murid-murid sekalian untuk menjawab soalan peperiksaan nanti. Baiklah, terima kasih cikgu. Itu dia untuk episod kali ini, sukses SPM Pecotan. Dengan itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Syara dan juga Cikgu Nazri selaku jurubahasa isyarat episod kali ini. Sekian daripada saya, Chris MJ. Terus bersama kami di Direct TV KPM. Bye semua. Ambil gambar. Ambil.